Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Naimuddin bin Harun, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Titik Tinggi, Padang Besar Perlis. Saya nak memberi maklum balas tentang persoalan yang pertama, iaitu bagaimana mata pelajaran sejarah di peringkat sekolah rendah dapat memupuk semangat patriotisme dalam jiwa pelajar sekolah rendah. Okey, dia kalau kita tengok balik kan, sejarah yang ada dalam yang ditulis dalam sukatan pelajaran rendah ni, kita tengok dia lebih kepada menjurus kepada nilai-nilai yang ada, nilai-nilai murni yang ada dalam peristiwa-peristiwa sejarah tersebut kan. Jadi bagi saya dia tak susah untuk pihak sekolah, pihak guru nak membentuk semangat patriotisme ni. Kebiasaannya kalau kita tengok yang jadi program setiap tahun ni, setiap kali ada sambutan kemerdekaan akan ada minggu-minggu ataupun program-program yang berunsur nilai-nilai sejarah. Jadi itu kebiasaan untuk nak bagi memudahkan, kita nak bagi terap lagi semangat patriotisme ni. Apa nilai-nilai ni kita patut didedahkan dalam kehidupan seharian murid, kehidupan aktiviti seharian pelajar murid. Maksudnya dia datang ke sekolah pagi, dia kena baca buku negara, dia kena tahu nilai-nilai yang biasa dapat dalam sejarah. Jadi dia kena dedahkan sejarah ni dalam kehidupan seharian. Jadi dari situ dia dapat membentuk jati diri dan kepribadian murid tersebut lah. Yang tu pandangan saya untuk soalan yang pertama. Okey, baik, saya respon untuk yang persoalan yang kedua. Apakah kepentingan memupuk nilai patriotik melalui subjek sejarah pada usia awal kanak-kanak di awal alam sekolah rendah? Jadi sememangnya sangat penting kan, di peringkat rendah ni kita dedahkan seperti mana saya kata awal tadi untuk soalan yang pertama. Sejarah di peringkat rendah ni penuh dengan nilai-nilai, nilai-nilai murni, nilai-nilai orang kata dalam keagamaan, nilai-nilai dalam bangsa. Jadi merujuk pada perkara-perkara tersebut, peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum ini yang mana kita sebut sebagai sejarah, sememangnya menjadi sandaran kepada murid-murid rendah ni untuk tengok balik di masa depan. Contohnya kita tengok kan, dulu contoh kita dalam sukan bola sepak, kita kata Malaysia sebuah pasukan yang cukup digeruni. Tapi di zaman law bukan tak bagus, tapi kita tak mampu nak bersaing di peringkat yang lebih tinggi. Jadi jadi murid-murid ni dah ada panduan. Dulu kita bagus sebab apa? Sebab kita ada bermain untuk negara, kita berjuang untuk negara. Jadi nilai-nilai tu lah, semangat tu yang nak kena pupuk, memang nak kena ada dalam yang boleh membentuk patriotik di kalangan murid-murid ni. Jadi saya rasa memang satu usaha yang baik bila diwujudkan mata pelajaran sejarah ni. Jadi dia memang dapat membentuk kepribadian dan nilai patriotik seseorang pelajar, seseorang murid untuk menghadapi cabaran masa depan. Okey, baik, saya respon kepada soalan yang ketiga berkenaan unsur-unsur yang boleh ditambah baik dalam mata pelajaran sejarah bagi nak pupuk semangat patriotik ini. Yang saya tekankan selama ni di sekolah, kita
kita tengok pelajar-pelajar ni umur dia 7 tahun sampai umur 12 tahun, dia ni berada di peringkat grow oriented, maksudnya masuk peringkat membesar. Masa ni lah tanggungjawab kita ataupun tanggungjawab seorang guru ni ataupun ibu bapa khususnya kena bentuk kepribadian dan hala tuju murid tu. Masa ni kita nak bentuk karakter, ya. Jadi bagi saya unsur-unsur yang boleh dimasukkan hendaklah berunsurkan kegembiraan, keseronokan dan kebahagiaan. Sebab apa saya kata macam tu? Bila ditulis satu sejarah, dimasukkan isi kandungan dalam mata-mata berkenaan dengan satu-satu peristiwa yang menyedihkan, peristiwa yang menakutkan. Jadi benda-benda ni murid dia tak berminat untuk ambil tahu. Tapi bila ada unsur-unsur macam saya sebut di awal tadi, dia rasa bila baca dia rasa seronok, bila dia rasa gembira, dia bahagia dengan apa yang dia baca tu, maknanya dia berminat. Jadi saya rasa boleh juga dikhaskan, dispesifikkan tajuk-tajuk, topik-topik dalam mata pelajaran. Maksud saya ditambah ikut bidang-bidang, sejarah bidang-bidang tertentu. Sejarah dalam bidang sukan, sejarah dalam bidang pendidikan, sejarah dalam bidang pertanian. Masukkan kejayaan-kejayaan yang mana bukan saya kata tak masukkan langsung peristiwa-peristiwa sedih ataupun ni, tapi perbanyakkan unsur-unsur macam tu. Jadi nak bagi seseorang murid tu, pelajar tu suka ataupun ada dalam diri dia satu-satu perkara, kita kena tarik minat dia untuk tahu. Jadi nak tarik minat murid di peringkat rendah ni, kita nak kena bagi dia ada rasa seronok, baru dia nak buat. Pengalaman saya macam itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada Cikgu Nur Hayati. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Waalaikumsalam. Khabar baik. Nama saya Muhammad Khairi Azri bin Syahrudin. Okey, sebelum saya meneruskan kepada soalan saya ingin tanya Cikgu untuk tentang macam mana Cikgu mengajar subjek sejarah ni dah berapa lama, dalam perkhidmatan Cikgu lah sehingga sekini lah, daripada dulu hingga sekarang. Okay. Terima kasih. Jadi kat sini saya nak ceritakan sikit mengenai latar belakang saya lah sebelum ceritakan tentang mata pelajaran sejarah ni, soalan-soalannya. Baik, nama saya Puan Nur Hayati binti Abdul Aziz. Saya bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang sebagai guru penolong kanan kurikulum, ya, dan telah berkhidmat di sekolah, selama 29 tahun. Dan saya telah berada di sekolah yang saya ada sekarang ni, iaitu daripada tahun 1994 sampailah kat sini. Lama ya. Dan dinaikkan pangkat pun kat sini sebagai ketua bidang pada tahun 2017, dan tahun 2020 yang lepas saya dinaikkan di jawatan di sekolah yang sama sebagai penolong kanan kurikulum, tapi subjek utama yang saya ajar ialah subjek sejarah lah. Okey. Okey Cikgu, untuk saya meneruskan soalan yang pertama saya, bagaimana mata pelajaran sejarah di peringkat sekolah menengah dapat memupuk semangat patriotisme dalam jiwa pelajar sekolah Cikgu? Okey, baik. Dalam mata pelajaran sejarah ni dikatakan dapat memupuk semangat patriotisme di kalangan pelajar, ya. Sebenarnya mata pelajaran sejarah ni dia ada silibus di mana kita akan akur pada perlembagaan negara, di mana kita taat setia pada raja kita, kan? Dan kita mengakui sebenarnya agama Islam sebagai agama rasmi, ya, dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dari silibus itu sahaja telah dapat memupuk semangat patriotisme, di mana
diajar kepada pelajar untuk mencintai raja kita, ya, memartabatkan bahasa Melayu sambil menghormati agama Islam sebagai agama rasmi. Jadi perkara itu sering diulang di dalam silibus pada tingkatan 1 hingga ke tingkatan 5 lah, ya. Disentuh setiap, walaupun topik dia bermula daripada topik tingkatan 1 tamadun kan, lepas tu kita belajar tingkatan 2 bisa kata tentang Kesultanan Melayu. Jadi kat sana pelajar pada peringkat awal ya dapat menyelami bagaimana negara kita hari ini terbentuk daripada bertitik tolak daripada Kesultanan Melayu Melaka yang hebat dululah. Jadi secara tidak langsung bagaimana selepas kita ada silibus tentang selepas kita merdeka, macam mana kita nak menghargai perpaduan dengan adanya sambutan kemerdekaan yang dijalankan setiap tahun kan, dengan adanya persatuan di sejarah. Macam saya di KOKO ni, dia ada satu bidang co-akademik. Co-akademik ni maksudnya mata pelajaran macam pelajaran itu dimasukkan dalam kegiatan co-curriculum dan ia dikira sebagai satu cara untuk melahirkan insan yang seimbang lah. Dari jasmani, emosi dan jadi itulah emosi, rohani dan intelek. Jadi co-akademik misal kata kelab rukun negara dan sejarah kan, sejarah dan rukun negara. Jadi kat sana dia diajarkan kita ya bersatu padu ya melalui kegiatan macam mana nak memupuk satu padu sambut bulan kemerdekaan. Lepas tu macam mana aktiviti sepanjang bulan kemerdekaan dalam subjek sejarah tu. Jadi dia ada aktiviti yang diadakan, permainan ya, permainan tradisional, baju tradisional. Jadi semua kaum melibatkan diri ya dan secara tidak langsung menghargai warisan yang ada dalam negara kita pada hari ini. Itu antara dia. Okey, terima kasih Cikgu. Terlalu panjang huraian tu Cikgu. Alhamdulillah lah, kurang-kurang sedikit sebanyak saya dapat info daripada Cikgu untuk hari ini. Okey Cikgu, untuk soalan saya yang kedua, apakah kepentingan memupuk nilai patriotik melalui subjek sejarah pada peringkat sekolah menengah? Okey. Terima kasih. Pada soalan kedua pula, apa dia kepentingan kita memupuk nilai patriotik ya? Okey, sepanjang kita mengajar, kita setiap kali dalam pengajaran kita, kalau masa bersemuka dulu kita panggil PDPC, sekarang ni PDPR lah kan. Kita tetap selitkan nilai patriotik. Macam kita tengah ajar tentang, misal contoh ya, kita tengah ajar tentang Kesultanan Melayu Melaka. Macam mana Kesultanan Melayu Melaka tu jatuh? Sebab adanya unsur yang tidak, maksudnya adanya orang yang tidak, pembesar yang tidak memberi kerjasama atau membocorkan rahsia ke macam tu kan. Jadi kita kena, boleh kita kaitkan dengan hari ini bahawa kita jangan percaya pada kuasa asing. Misal katakan, jadi nilai patriotik tu kita mesti sayangkan negara kita. Pada hari ini jangan mudah terpedaya lah misal kata. Lepas tu kita macam mana kita nilai patriotik ni pentingnya lagi ialah dia mengajar kita menghormati pemimpin kita, menghormati misal kata hubungan diplomatik, adanya hubungan diplomatik, saling menghormati ya. Jadi nilai patriotik ni, kepentingan sejarah ni dapat memupuk nilai patriotik ni di mana secara tak langsung dia membina keyakinan diri pada pelajar supaya kita tetap menjadi warga negara yang mempunyai jati diri. Yang ada jati diri tidak mudah walaupun dugaan di keliling kita ada, tapi kita masih ada jati diri, kita dikenali dengan orang yang berbudi bahasa, menghormati pemimpin. Kita boleh buktikan satulah masa kita perubahan, misal kata kita perubahan tampuk pemerintahan kan, negara kita boleh beralih dengan amannya sebab kita nilai patriotik tu kita taat pada pemimpin, kita tak mudah melatah. Itu salah satulah nilai patriotik yang dapat diterapkan daripada mata pelajaran sejarah itu sendirilah. Untuk saya, kalau
patriotik ni kita kena memupuk daripada sekolah cikgu Ya. Kita kena tanamkan jiwa uh, mencintai, Negara. tak ada pergaduhan negara, memupuk semua daripada sekolah cikgu Ya, betul. Jadi cikgu, untuk soalan yang terakhir saya, apakah unsur-unsur yang boleh ditambah baik dalam mata pelajaran sejarah demi memupuk semangat patriotik dalam kalangan pelajar? Okey, terima kasih pada soalan ketiga. Soalan ni memang saya minat sangat, dan kalau adalah pengkaji di luar sana kan, misal kata tengah nak buat research macam ni kan, sebab saya pun dulu pernah mendengar Mendiang Kukai Kim pernah berkata, sebenarnya negara kita ni mempelajari sejarah, tapi kalau kita nak mempelajari rakyat kita, kita nak lebih menghormati rakyat kita, ialah kita mengkaji dan membuat dalam buku sejarah tentang latar belakang setiap kaum atau kaum atau etnik di seluruh Malaysia ni. Bila kita lalu, misal kata kita lalu dekat, misal kata tengah ada upacara, misal kaum Cina, ada dia tengah buat semayang kat tepi tu kan. Orang Melayu, misal kata masyarakat Malaysia ni, dia tak tahu apa benda berlaku. Jadi detailkan sikit, rupanya ni perayaan mereka. Misal kata kaum India atau kaum apa, misal kata ada Pongal dan apa. Jadi kita selama ni kita hanya lalu je pada sejarah yang berlaku, kita tak tahu apa benda berlaku. Jadi bila kita tak tahu, kita lalu pada peristiwa yang mereka tengah hadapi tu, kita tak dapat, kalau kita dah lalu, ni Pongal, ni dia tahunan sambutan. Jadi kita dah ada satu ilmu mengenai itu, dan kita rakyat Malaysia akan tidak mudah melatahkan ni buat apa ni, apa macam tu, betul tak? Jadi misal kata dalam kaum Melayu tu ada juga etnik-etnik dia, kaum-kaum kecil dia tu pun boleh kita terapkan. Sabah Sarawak lebih, walaupun dah ada sekarang topik dia, hari gawai dan sebagainya, tapi dia boleh tambah baik, tambahkan sedikit supaya maksudnya kita, bila kita lebih tahu tentang sejarah kaum-kaum yang ada, bukan menidakkan yang ada sekarang yang macam peribumi ni, bukan. Tinggal lagi kita kena tahu, kita kena faham. Jadi bila kita nampak apa-apa yang berlaku, kita tak mudah melatah. Secara tak langsung kita akan memupuk saling hormat menghormati. Itu saya salah satulah yang saya nak perkara yang perlu diterapkan. Saya rasa benda tu lebih cantik diterapkan di peringkat rendah lagi. Peringkat sekolah rendah atau menengah rendah lah. Okay. Terima kasih cikgu. Saya berterima kasih dengan maklumat dan ilmu yang cikgu sampaikan. Sesebuah untuk pada saya, sejarah ni kita perlu memupuk daripada peringkat awal, daripada rumah, sekolah, dan kita perlu menghormati juga dalam bangsa-bangsa yang lain, supaya kita dalam kalangan kita ni dalam keadaan yang harmoni. Betul. Okey cikgu. Terima kasih di atas kesudian cikgu untuk meluangkan masa bagi sesi temu bual ini. Semoga pengkongsian daripada cikgu ni dapat memberi manfaat kepada semua golongan. Terima kasih cikgu. Terima kasih kerana sudi Assalamualaikum. saya untuk beri pandangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat mempelajari dan mengetahui contoh-contoh tokoh-tokoh, contohnya Tengku Abdul Rahman, Tok Janggut dan Rentak. Mereka semua mempertahankan tanah air daripada penjajah. Dari mata pelajaran sejarah, kita dapat mengetahui raja-raja, agama Islam di Malaysia, bahasa Melayu, kedaulatan negara dan selainnya.